Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa alif baina qulubina ya arhamar rahimin. Tuan Pengursi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surau Al-Muhsinin, para tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada tengah hari ini kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita. Kita masih lagi dapat bernafas dengan baik dan kita belum menghembuskan nafas yang terakhir kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah panjangkan umur kita dan semoga dengan nikmat kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan terus beribadah, kita akan terus mengabdikan diri kepada Allah, memperbanyakkan bekalan-bekalan akhirat kita sebelum daripada kita dipanggil kembali balik untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini Allah luangkan masa kita. Allah beri kelapangan masa, Allah ringankan kaki kita. Alhamdulillah, kita dapat sama-sama berada di surah Al-Muhsinin ini untuk kita beribadah. Sebelum daripada kita nak menunaikan solat zuhur, suatu kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat berada di dalam majlis tazkirah, majlis ilmu. Semoga dengan tazkirah yang disampaikan pada tengah hari ini insya-Allah akan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Dan hari ini tuan-tuan, kita berada di hari yang ke-24 daripada bulan Rabiul Awal, bulan sempena dengan kelahiran keputeraan yang besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita sedar tuan-tuan, cepatnya masa berlalu. Rasanya baru saja kita sambut 12 Rabiul Awal, sempena hari keputeraan Rasulullah. Kita cuti tuan-tuan, buat program, ada perarakan, kita berselawat. Hari ini tuan-tuan dah 24 dan selepas ini seminggu lagi kita akan masuk pula bulan yang keempat, bulan Rabiul Awal. Itulah tuan-tuan, masa berlalu dengan begitu pantas. Daripada Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Rabiul Awal juga akan mengingatkan kita akan bertemu pula dengan bulan yang keempat, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir tuan-tuan nak berjumpa dengan nak bertemu pula dengan bulan kelima, bulan Jamil Awal. Kita disebut dengan Jamadil Ula. Jangan silap tuan-tuan. Baru-baru ni lebih kurang dalam 3 minggu lepas bila buat interview kemasukan, temuduga kemasukan ke mak tahfiz saya tuan-tuan. Budak-budak yang datang ada yang kita test suruh baca Al-Quran, ada yang baik, bacaannya hebat. Kita test mahir jawi, boleh baca jawi ataupun tidak tuan-tuan. Kita soal beberapa soalan berkaitan dengan pengetahuan am, berhubung dengan apa dia agama Islam ni. Ada yang di antara pelajar bila kita minta tuan-tuan, dia bilang, dia hitung bulan-bulan dalam Islam ni. Sebelum tu kita suruh dia bilang bulan-bulan Masihi, dia boleh lancar dia sebut tuan-tuan. Januari, Februari, Mac, April sampai bulan yang terakhir bulan Disember. Kita suruh tuan-tuan kan hitung pula bulan-bulan Hijriyah, bermula daripada Muharram. Ada yang boleh, ada yang tersangkut, ada yang tak dapat, ada yang tersilap. Yang tersilap tuan-tuan, dia bilang mula-mula dia kata mula-mula disebut Muharram yang pertama, lepas Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lepas Rabiul Akhir tuan-tuan disebut tahiyat awal, tahiyat akhir. Dia melencong pergi ikut rukun semayang pula tuan-tuan. Ikut rukun semayang. Tu nasib baiklah pelajar-pelajar tuan-tuan, umur pun masih muda, 13 tahun kan. Kalau ayah budak tuan-tuan malu.
Kan? Sebab itu insya-Allah bulan-bulan ni pun kita kena beringat ini adalah kalender umat Islam, takwim Hijriah. Maka hari ini kita berada di hari yang ke-24 daripada bulan Rabiul Awal. Yang baru-baru ni tuan-tuan kita memperingati hari keputeraan dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena rasa sayang, kita kena bangga apabila kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ada rasa kasih cinta kita pada Nabi. Sebab tuan-tuan tak dapat tidak, setiap umat Nabi Muhammad, setiap orang yang beriman, tuan-tuan, dia mesti meletakkan kasih sayang dia kepada Nabi lebih daripada yang lain, tuan-tuan. Kerana ini ada hubungan dengan iman kita. Ada hubung kait dengan iman. Bukan main-main, tuan-tuan. Bukan sebagaimana kita kasih pada ayah ibu kita, tidak. Tetapi mengasihi Nabi ini mesti lebih daripada itu. Sebab dia ada hubung kait dengan iman. Ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, tuan-tuan. Nabi menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sabda Nabi yang bermaksud, tidak beriman seseorang kamu dengan iman yang sempurna, tuan-tuan. Kita tidak akan dapat iman yang sempurna, kita tidak akan dapat iman yang lengkap, iman yang sempurna, melainkan kata Nabi, tak beriman seorang kamu dengan iman yang sempurna, melainkan hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia menjadikan aku, kata Rasulullah SAW, lebih dia cintai min walidihi, daripada ayah ibu dia sendiri. Dia mesti kasih, dia mesti cinta, sayang pada Nabi lebih daripada ayah ibu dia. Dia mesti kasih, dia mesti sayang kepada Nabi, tuan-tuan, lebih daripada anak dia, bagi yang ada anak. Nabi mula dengan ibu bapa dulu, sebab setiap kita ni, tuan-tuan, confirm memang ada ayah, ada ibu. Maka Nabi kata, tidak beriman seorang kamu dengan iman yang sempurna, melainkan dia kasih, dia mengasihi aku lebih daripada ayah ibu dia, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada manusia yang lain. Dia ada hubung kait dengan iman. Sebab tu setiap kita, tuan-tuan, mesti angkat, tingkatkan kasih sayang kita, kecintaan kita pada Nabi ni lebih daripada segala-galanya. Tidak, tuan-tuan, iman kita tidak sempurna. Iman tak sempurna, tuan-tuan, pasti tidak akan diterima oleh Allah. Allah Ta'ala tak terima. Sebab, tuan-tuan, orang bagi, kalau kita nisbahkan pada kita pun, orang bagi barang tak sempurna, tuan-tuan, kita pun tak terima. Kalau barang tu ada cacat celah, barang tu tak sempurna, kita pun tak terima. Pamannya balik rumah kita, tuan-tuan, tiba-tiba mungkin sampai di rumah, isteri sambut, tuan-tuan, dia suruh kita pejam mata, kita pun pejam mata, tuan-tuan. Lepas tu dia kita buka mata, tengok-tengok, tuan-tuan, ada sekotak yang cantik, dibungkus, dibalut, tuan-tuan, rupanya hadiah dia nak beri. Rupanya hadiah, tuan-tuan. Oh, baru kita teringat, rupanya hari ni, tuan-tuan, hari lahir kita, birthday kita, lupa. Isteri ingat, perempuan ni semua ingat, hari lahir kita pun dia ingat, hari lahir anak-anak pun ingat, hari perkahwinan kita pun dia ingat. Kalau suami dia kahwin lain, hari tu pun dia ingat, tuan-tuan, tarikh tu. Yang buat main, ini orang perempuan, dia ingat. Kita pun dah lupa, tuan-tuan. Tengok hadiah, kita ambil, buka-buka, tuan-tuan, kotak yang diberi, tuan-tuan, balut kemas, cantik, buka-buka. Oh, ada sebuah jam tangan diberi, tuan-tuan. Tengok jam tangan cantik, jenama apa? Jenama Roda. Rado tak mampu nak beli, Roda, tak apalah. Tengok-tengok, tuan-tuan, jarum jam tak ada. Tali dia cantik dah, tapi jarum jam tak ada. Tunjuk pada jam, tuan-tuan, minit pun tak ada. Tak sempurna. Barang ada cacat, tuan-tuan, kita pun tak boleh nak terima, tak boleh nak pakai. Nak ambil hati juga, gagah pakai juga, tuan-tuan, pakai juga jam tu, jenama Roda, tuan-tuan. Mari ke masjid Surah Syakir ini, nak ambil wuduk, tuan-tuan, angkat baju, tuan-tuan, lipat baju, kan, angkat tangan tu, kawan-kawan tengok, masya-Allah, cantiknya jam, kan, jam Roda tu cantik. Kawan-kawan tanya, pukul berapa dah? Pukul tak tahu, sebab jarum tak ada, tuan-tuan. Kita pun tak terima. Begitu juga, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu disebut oleh Nabi, tak sempurna iman seseorang, tuan-tuan, melainkan dia kena kasih pada Nabi lebih daripada ayah dia, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada manusia yang lain. Dan, tuan-tuan, Allah menjadikan Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai contoh tauladan. 63 tahun bermula daripada usia baginda, bermula daripada hari lahirnya Nabi sehinggalah kepada hari wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam tempoh 63 tahun itu, tuan-tuan, Allah suruh kita tiru Nabi kita Muhammad SAW. Allah suruh kita contohi Nabi. Allah suruh kita mentauladani apa yang dibuat, apa yang dilakukan, apa yang segala aktiviti, segala apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kita sahaja, bukan seluruh umat Islam, termasuklah anak-anak kita. Malahnya hari ini, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tanam semangat ataupun sifat kasih pada Nabi ni.
Kadang-kadang anak-anak kita pun tak kenal sangat Nabi kita Muhammad. Bila tak kenal tuan-tuan, dia tidak akan mencontohi, dia tak akan tiru tuan-tuan. Dia lebih berbangga dengan manusia-manusia yang lain. Kalau yang suka dengan pemain bola sepak ni tuan, Allahu Akbar. Di bilik anak tuan-tuan, dia tampal poster pemain tu tuan-tuan. Apa yang pemain tu buat, apa yang pemain tu, fashion pemain tu akan diikuti. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan pemain bola ni, kan? Rambut dia sudah lah. Semua dibotokkan tuan-tuan. Tak ada apa licin tuan-tuan. Tengok di depan ni je ada sikit rambut. Tu pun anak kita tiru tuan-tuan. Tiru. Walaupun kita tengok huduh, kan? Dia tiru. Kadang-kadang sebelah warna lain. Anak kita pun tiru tuan-tuan. Ada yang ambil pemain bola sepak sebagai idola dia tuan-tuan. Contoh yang dia ikut artis dan seumpamanya. Tapi tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah telah suruh sebut lama dah tuan-tuan. Umat Islam, tak kira siapa dia saja tuan-tuan, tak dapat tidak, dia mesti tiru contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu contoh tauladan yang baik. Sebab itu insya-Allah kita nak mencontohi apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tuan-tuan kita nak kembali balik kepada Islam yang Nabi bawa, yang Nabi ajar untuk kita amalkan, dan kita jadikan Islam itu sebagai cara hidup kita untuk kita mendapat kejayaan, keselamatan tuan-tuan di dunia dan juga di akhirat. Kita nak kita berada dalam Islam ini keseluruhannya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu keseluruhannya, dan jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Tuan-tuan, Nabi dah bawa dah manhaj yang jelas. Siapa-siapa yang nak selamat dunia akhirat, maka dia mesti ikut ajaran dan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seseorang itu mendakwa dia kasih kepada Allah, kalau seseorang itu mendakwa dia mencintai Allah, maka syarat kasih, syarat cinta kepada Allah tak dapat tidak mesti ikut Islam yang dibawa oleh Nabi. Allah meletakkan syarat kasih kepada Allah tak dapat tidak mesti mengikut segala apa yang telah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, in kuntum tuhibbunallah, jika sekiranya ada di antara kamu yang mendakwa, dia mengatakan bahawa dia kasih kepada Allah, dia cinta kepada Allah, fattabi'uni, lalu Allah Taala berfirman, hendaklah dia mengikut akan Nabi Muhammad. Ikut aku, kata Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah. Di saat orang itu dia mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia pasti akan dicintai, dia pasti juga akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syarat untuk melayakkan kita mendapat cinta Allah tidak dapat tidak tuan-tuan, kita mesti mengikut Islam yang telah ditinggalkan, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita selamat dunia akhirat. Bukan orang yang kasih pada Nabi ni, insya-Allah di hari akhirat kelak tuan-tuan dia akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Tapi cukupkah tuan-tuan sebagai bukti tanda kasih sayang kita kepada Nabi ni hanya sekadar kita muliakan hari keputeraan dia? Tepat 12 Rabiul Awal tuan-tuan cuti, itu sebagai tanda kasih kita pada Nabi, bagi cuti. Semua tak bekerja, bagi cuti tuan-tuan. Cukupkah tuan-tuan sebagai tanda kasih sayang kita sebagai umat Nabi pada Nabi hanya sekadar kita berarak pada hari lahir Nabi? Ataupun tak dapat tidak kita mesti mengikut Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kerana tuan-tuan kalau sekolah itu tuan-tuan tidak ada makna. Sebab keluarga Nabi pun, kesemua adik-beradik Nabi pun suka, seronok, bergembira semasa hari lahir Nabi. Tapi tuan-tuan bila mereka menolak Islam, maka mereka tidak selamat di hari akhirat kelak. Bahkan mereka dilaknat oleh Allah. Termasuk bapa saudara Nabi Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah, yang disebut dalam Al-Quran namanya. Oleh kerana dia menentang, dia menolak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kadang-kadang masyarakat kita tuan-tuan dia tak berapa nak faham. Tu kadang-kadang kita nampak kita ni tuan-tuan tunjuk kata kita sayang pada Islam, tunjuk kata kita kasih pada Nabi ni tuan-tuan hanya pada bulan-bulan tertentu. Bukan sepanjang kehidupan dia. Setiap detik, setiap saat. Tidak tuan-tuan, hanya pada bulan-bulan tertentu. Sebagai contohlah tuan-tuan kalau kita ambil sebagai contoh tuan-tuan, tengok. Kita cuba lihat. Bila tiba saja tahun baru Hijriah, masuk saja awal Muharram. Ada negeri yang cuti tuan-tuan, tak apalah.
Masuk bulan Muharram, dalam bulan Muharram tu kita sibuk dengan apa tuan-tuan? Dengan program, sibuk dengan kita nak memperingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat sambutan ma'al hijrah, buat majlis, buat program. Kadang-kadang kita nobatkan seorang angkat sebagai tokoh ma'al hijrah dan seumpamanya. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita tidak mengambil pengajaran, kita tidak mengambil iktibar daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia sendiri tak berubah. Kadang-kadang dia sendiri tuan-tuan tak melakukan penghijrahan. Kita berubah daripada sikap, daripada perangai, akhlak yang buruk tuan-tuan, nak berubah menjadi dia seorang yang berakhlak mulia tuan-tuan, dia tak ubah. Kalau perangai tu huduh tuan-tuan, daripada dulu sampai ke hari ni, perangai tu, sikap tu, begitulah tuan-tuan, dia tak ubah. Kalau dulu dia jauh dengan Allah, kalau dulu dia engkar pada perintah Allah, dia derhaka pada perintah Allah, dia mengabaikan kewajipan, dia buat maksiat pada Allah, dia tak berubah untuk menjadikan dia sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dia tak berubah. Maka tuan-tuan, tidak ada makna sambutan ma'al hijrah yang dia buat kalau dia sendiri tidak bersedia untuk melakukan perubahan, untuk melakukan penghijrahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sebut tuan-tuan dalam hadis yang sahih, Nabi kata afdalul muhajirin, seafdal orang yang berhijrah ni, kata Nabi Muhammad SAW, man hajara ma nahallahu ta'ala anhu, mereka yang bersedia untuk meninggalkan, mereka yang bersedia untuk berhijrah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau dulu dia buat benda-benda Allah Ta'ala larang, dia berhijrah, dia berubah tuan-tuan, dia menjadi manusia yang ikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak ada makna. Walaupun hanya pada bulan Muharram tuan-tuan, dia sambut, dia memperingati hijrah Nabi SAW. Mari bulan yang 3 tuan-tuan, bulan Rabiul Awal, sambutan beliau Rasul pula tuan-tuan, seronok. Buat program pergi dengar ceramah tuan-tuan, pergi dengar ceramah beliau Rasul. Sampai walaupun dah penghujung bulan Rabiul Awal ni, ada lagi masjid-masjid surau jemput lagi, program lagi. Saya sampai minggu depan tuan-tuan ada lagi ceramah oleh Rasul. Dia jemput lagi. Buat ceramah pula tuan-tuan. Hadir ramai-ramai berkaitan dengan ceramah. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang dia tidak mengambil bila kita buat sambutan oleh Rasul memperingati hari keputeraan, hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan lahirnya Nabi ni tuan-tuan rahmat. Bahkan ketika mana dibangkit Nabi kita Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, rahmatul alamin, sebagai pembawa rahmat ke segala alam. Tapi tuan-tuan, dia tidak mengambil pengajaran, dia tidak mengambil iktibar. Bahkan kadang-kadang dia tidak berpegang dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada makna. Begitu juga tuan-tuan, bila masuknya bulan Rejab, bulan yang 7. Lepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamil Awal, Jamil Akhir tuan-tuan, Rejab masuk bulan yang 7 tuan-tuan, buat pula program sempena dengan peristiwa besar yang berlaku kat atas junjungan besar Nabi Muhammad, peristiwa Isra wal Mi'raj, buat program Isra, ceramah Isra wal Mi'raj, diskusi dan seumpamanya. Buat program tuan-tuan, cerita tentang Isra wal Mi'raj. Kadang-kadang tuan-tuan, dia tidak mengambil iktibar dari peristiwa Isra. Yang peristiwa Isra ni tuan-tuan, Isra wal Mi'raj ini, iktibar yang paling penting yang nak kita ambil sebagai pengajaran adalah kemuncaknya Allah memfardukan solat ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semayang tu tuan-tuan, tiba-tiba dia tak ambil berat tentang semayang. Tiba-tiba dia mengabaikan perintah solat. Tiba-tiba tuan-tuan, dia tinggalkan solat. Dia tak peduli anak dia semayang ke tidak tuan-tuan, dia tak peduli. Maka tidak ada makna. Sebab kemuncak daripada peristiwa Isra wal Mi'raj bukan sekadar Allah Ta'ala nak perlihatkan kepada Nabi peristiwa-peristiwa yang akan berlaku, perlihatkan syurga dan neraka, menghiburkan hati Rasulullah SAW di saat Nabi bersedih. Tetapi kemuncaknya Allah nak mewajibkan suatu kewajipan yang sangat berat ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Dan kewajipan itu, perintah itu tidak cukup hanya sekadar dengan wahyu yang dibawa turun oleh Jibril, tapi Allah mengambil, Allah menjemput Rasulnya sebagai tetamu Allah. Maka tuan-tuan, orang yang sepatutnya bila kita memperingati Isra Mi'raj, maka kita kena rasa di antara kewajipan yang paling berat yang kita kena jaga, yang kita kena utamakan, yang kita kena dahulukan adalah perintah solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dengar ceramah Isra Mi'raj bukan main seronok tuan-tuan. Syok. Ustaz ceramah tuan-tuan tengango, sampai kadang-kadang terlena. Tapi ceramah Isra wal Mi'raj tuan-tuan tak boleh tidur. Kalau tidur tuan-tuan habis. Ada satu tuan-tuan cerita pergi dengar ceramah Isra wal Mi'raj. Orang ustaz ceramah tuan-tuan daripada awal, suatu malam di saat Nabi berada di Masjidil Haram di Mekah tuan-tuan. Nabi diperjalankan, ditemani oleh Jibril menunggang buraq tuan-tuan.
Ustaz dia cerita tuan dia pergi dengar ceramah di kampung, di masjid kampung dia, syok. Tengah-tengah tuan dengar ustaz ceramah. Sampai satu persatu, last kali sampai bila ustaz ni dah sampai sampai cerita ke Sidratul Muntaha. Nabi dah melepasi dah langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai ke tempat yang paling atas, paling tinggi, Sidratul Muntaha. Di situ pun malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, di sinilah aku tak boleh nak menemani kami, nak menemani kamu. Kita berpisah. Sampai situ tuan-tuan, ustaz tu baru masuk di situ je. Hak si hamba Allah ni dia terlena, terlelap. Syoknya syok ustaz ceramah, lena tuan-tuan. Dia terlelap. Sampai sedap-sedap ni tuan-tuan, kan? Maknanya ceramah dah habis dah. Habis ustaz tu dah berhenti dah. Dia pun tak apalah. Dah ceramah habis, lepas sembahyang isyak tuan-tuan balik rumah. Start motor balik rumah. Tapi di rumah isteri sambut. Siap dengan makan dah, nak makan. Masa duduk di meja makan, tuan-tuan sambil duduk makan, isteri tanya. Oleh kerana dia pergi ke surau, pergi ke masjid tu tak bawa isteri. Dia kata, ustaz, abang. Isteri tanya, abang, tadi ceramah tadi, hak ustaz dia ceramah Isra' Mi'raj ni seronok tak seronok? Oh, kata dengan suami dia seronok. Kan? Ustaz ceramah, seronok. Isteri kata, kongsilah sikit, cerita sikit. Apa yang ustaz tu cerita. Dia pun cerita tuan-tuan. Cerita sampai di tempat yang dia lena tu, di Sidratul Muntaha tu, dia berhenti. Nak cerita tak boleh dah sebab dia tidur. Bila dia berhenti tuan-tuan, isteri tanya, habis tu abang takkan habis dah cerita Isra' Mi'raj, takkan sampai sekat tu ya. Habis tu kalau sampai di situ, Nabi Muhammad turun ke tak turun? Turun ke tak turun? Isteri suami kata, ish, tak tahu juga rasanya Nabi Muhammad tak turun. Rasanya Nabi Muhammad tak turun. Ya tuan-tuan, dia lena. Kan? Cerita Isra' Mi'raj tuan-tuan jangan tidur. Tidur lagi nak cerita pada orang lain, kan? Jadi silap pula. Dia kata Nabi Muhammad tak turun. Sedangkan tuan-tuan mana tak turunnya, kan? Sebahagian malam saja. Dan besoknya Nabi menceritakan peristiwa itu kepada para sahabat dia, kepada masyarakat Quraisy Mekah, ramai yang mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, masyarakat kita kadang-kadang bulan-bulan tertentu je dia buat program Isra' wal Mi'raj, tak mengambil iktibar. Yang sepatutnya dia kena jaga, sebab kemuncak daripada peristiwa itu Allah mewajibkan solat 5 waktu yang mesti dipelihara dengan sungguh-sungguh. Solatnya pula dalam keadaan khusyuk. Dia tak boleh abaikan perintah Allah. Tidak ada urusan, tidak ada perintah yang lebih besar melainkan perintah Allah, menunaikan solat. Sebab itu di saat dia mendengar panggilan Allah, surah azan, tak dapat tidak tuan-tuan, dia kena menyahut untuk dia membesarkan Allah dengan menunaikan solat. Tapi berapa ramai tuan-tuan yang mengabaikan, tak semayang. Yang Allah Ta'ala sangat murka, sehingga di hari akhirat kelak tuan-tuan, orang yang mengabaikan solat ini akan diazab dalam neraka Saqar. Dalam neraka Saqar akan diazab oleh Allah. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu hari ini diazab dalam neraka Saqar? Lalu penghuni neraka Saqar akan menjawab, mereka diazab, mereka dibakar, jasad mereka dibakar dalam api yang marak menyala tuan-tuan. Dahsyatnya azab Allah. Kenapa diazab sedemikian rupa? Mereka berkata, qalu lam nakum minal musallin. Kami semasa hidup atas dunia dahulu, kami tidak menunaikan solat. Walaupun Allah panjangkan umur kami sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, walaupun Allah telah bagi nikmat kepada kami, segala nikmat Allah beri, kami boleh berjalan, kaki kami mampu untuk berjalan, melangkah ke sana kemari, tetapi dengan nikmat itu kami tidak gunakan kaki itu untuk melangkah ke masjid-masjid, nak pergi cari surau-surau, tidak, tapi dia pergi ke tempat-tempat yang lain. Bahkan kadang-kadang kaki itu melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi nikmat mata, dia boleh guna nikmat mata tu pergi ke merata tempat, tengok segala-galanya. Tapi nak cari, nak menggunakan nikmat mata tu untuk mencari masjid, nak melihat masjid, tidak tuan-tuan. Nak melihat kitab Allah, tidak. Lalu mereka diazab oleh Allah sebab mereka mengabaikan solat. Bukan sebab itu tuan-tuan, kita kena berpegang dengan Islam. Bahkan kita ingat kasih sayang kita kepada Nabi ini tak dapat tidak tuan-tuan, dalam seluruh kehidupan kita mestilah kita mengikut syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda sayangnya kita, kasihnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kasih pada Nabi tuan-tuan, insya-Allah di hari akhir kelak dia bersama dengan Nabi. Sebab seorang Arab Badawi datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab Badawi datang tuan-tuan, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Dia bertanya, wahai Rasulullah, bilakah akan berlakunya kiamat? Bilakah akan berlakunya saat kehancuran? Alam ini akan dibinasa oleh Allah, berlakunya kiamat, kesemua manusia akan dimatikan. Mata sa'ah? Lalu tuan-tuan, Nabi ketika itu bersama dengan para sahabat, Nabi tak respon lagi. Nabi tak pedulikan soalan itu. Nabi abaikan sekejap. Nabi masih berbicara dengan para sahabat.
Sehinggalah tuan-tuan, beberapa saat selepas itu, masa berlalu, baru Nabi tanya balik. Baru Nabi soal, manis sa'il? Siapakah tadi yang bertanya kepada aku, bilakah akan berlakunya hari kiamat? Manis sa'il? Siapa yang tanya tadi? Masih ada ke tidak? Lalu Arab Badawi tadi tuan-tuan, dia kata, ana ya Rasulullah, saya masih ada, saya di sini. Saya ya Rasulullah, saya yang bertanya. Nabi tanya balik kepada dia, ma'adatta laha. Kamu bertanya tentang hari kiamat, kamu bertanya tentang alam akhirat, kamu bertanya tentang kehidupan selepas kematian, apa yang telah kamu sediakan untuk akhirat kamu? Bekalan apa yang telah kamu persiapkan? Apa yang kamu buat? Ma'adattalah, apa yang telah kamu persiapkan untuk kamu nak bertemu dengan Allah? Lalu tuan-tuan Arab Badawi tadi dia menjawab, dia kata, ma'adatu syai', aku tak buat apa-apa persiapan ya Rasulullah. Tak banyaklah bekalan. Nak kata semayang, qiyamul lail, puasa sunat pun semua tidak. Ma'addatulah illa annani uhibbullah wa rasulah. Aku tak buat apa-apa bekalan kecuali yang kata dia, aku sangat sayang, aku mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Aku cuma buat yang wajib je. Nak tambah dengan hak sunat-sunat tidak. Kecuali yang kata dengan dia, illa annani uhibbullah wa rasulah. Malaikat aku sangat kasih, sayang kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dengan jawapan yang diberi oleh Arab Badawi tadi tuan-tuan, Nabi sebut, Nabi kata, anta ma'a man ahbabta. Kalau demikian, di hari akhirat kelak kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu kasih. Kalau demikian, kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu sayang. Kamu kasih kepada Allah dan Rasul, kamu sayang kepada Nabi Muhammad SAW, maka di hari akhirat kelak kamu pasti akan bersama dengan Nabi. Kalau Nabi berada di syurga, maka confirm kamu juga akan berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bekalan dia. Tuan-tuan, kita kena perbanyakkan bekalan kita. Termasuklah tuan-tuan, jangan kita lupa, jangan kita lalai kesempatan ini untuk kita senantiasa berzikir kepada Allah. Hati kita senantiasa ingat kepada Allah. Itu di antara bekalan yang disebut oleh Allah. Allah memerintah kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang di antara bekalannya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir ni tuan-tuan, dia tidak ada had. Istighfar itu tidak ada had. Bacaan Al-Quran itu tidak ada had. Berselawat pada Nabi Muhammad SAW itu tuan-tuan tidak ada had. Bersedekah, infak, buat kebajikan itu tuan-tuan tidak ada had. Allah perintah orang yang beriman supaya berzikir, ingat kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan juga di waktu petang. Kena ada masa tuan-tuan kita nak berzikir, kita bertasbih, kita bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah Allah. Yang hari ini tuan-tuan, ramai di kalangan kita, ramai di kalangan umat Islam tuan-tuan yang dia lupa akan Allah. Tak ada masa tuan-tuan dia nak ingat kepada Allah, nak melaksanakan perintah Allah, nak sembahyang pun tak ada masa, nak berzikir pun tak ada masa, nak baca Al-Quran pun tuan-tuan tak ada masa, nak berselawat kepada Nabi tuan-tuan sebagai tanda kasih sayang kepada Nabi, nak berselawat tuan kepada Nabi, yang dengan selawat itu Allah telah berselawat balik kepada kita dengan 10 kali selawat. Tak ada masa tuan-tuan. Sibuk memanjang tuan-tuan, 24 jam, siang, malam, pagi, petang tuan-tuan. Dunia yang dia ingat. Kita ingat setara mana pada dunia pun tuan-tuan, sayang setara mana pada dunia pun, suatu hari nanti ingat tuan-tuan, dunia ini akan kita tinggalkan. Tak ada apa dah tuan-tuan. Maka bekalan yang nak bawanya adalah amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, saham-saham akhirat kita. Dengan sembahyang kita, dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita, dengan haji kita, dengan umrah kita, dengan zikir kita. Allah perintah. Sebab zikir ini tuan-tuan, kalau kita senantiasa ingat pada Allah, dia akan kembali balik pada kita. Benda-benda lain tuan-tuan tidak ada manfaat. Kalau kita lupa pada Allah Ta'ala tuan-tuan, malu kita dengan seluruh makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Sama ada sebesar-besar makhluk ataupun sekecil-kecil makhluk, Allah Ta'ala tegaskan ke semua makhluk Allah Ta'ala ini tuan-tuan senantiasa berzikir pada Allah, bertasbih pada Allah. Cuma kita ya tuan-tuan tidak. Allah sebut dalam surah Al-Isra tuan-tuan, Allah menegaskan, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Allah berfirman, langit yang 7. Langit tuan-tuan, 7 lapis langit, langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Tusabbihu lahus samawati sab'u, senantiasa bertasbih 7 petala langit, wal ardu dan 7 petala bumi.
wa man fihinna, dan kesemua segala isi, segala apa yang ada di langit dan bumi, kesemua tuan-tuan bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Kesemua makhluk. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan setiap sesuatu apa yang Allah Taala cipta tuan-tuan, apa yang Allah Taala jadikan, kesemua makhluk dia senantiasa bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cumanya kata Allah, kamu tak faham dia tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cumanya kamu wahai manusia, kamu tak faham tasbih makhluk Allah yang lain. Angin bertasbih, pokok-pokok kayu bertasbih, binatang-binatang bertasbih, ikan-ikan di laut, burung yang terbang di udara, kesemua bertasbih. Cuma kita tak faham. Kita tak faham dia. Kadang-kadang bunyi bising, dengan suara-suara binatang tu kita marah. Ish. Kalau di rumah di kampung tuan-tuan bela ayam ke apa kan, nak tidur tuan-tuan. Kan? Time kita nak tidur, ayam bising duk bergaduh dengan kawan dia. Kan? Berkokok, marah ayam. Celaka punya ayam ni, aku nak tidur pun tak boleh. Kan? Ambil batu ke apa baling tuan-tuan, kena kat kepala ayam tu. Sekali kena sembelih. Kan? Kita baling tuan-tuan, marah. Mana tahu tuan-tuan, dalam keadaan demikian dia bertasbih kepada Allah. Suara-suara binatang itu bertasbih memuji Allah. Sebab Allah kata kesemua makhluk Allah senantiasa bertasbih, cuma kamu tak faham dia tasbih mereka. Semut-semut yang berada di rumah kita tuan-tuan, segala makhluk Allah, sebesar-besar makhluk sehinggalah sekecil makhluk bertasbih kepada Allah. Cuma kamu tak faham dia tasbih mereka. Dan Allah menyebut wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati dalam surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'du ni makna guruh. Dalam Al-Quran ada satu surah yang diambil sempena dengan makhluk Allah yang dengar suara pun menggerunkan kita, guruh. Maka ada satu surah nama Ar-Ra'du, surah guruh. Guruh yang hebat itu pun yang kadang-kadang suara guruh, ketika mana guruh berbunyi tuan-tuan, berdentum tu, anak yang tidur pun tak boleh terjaga, menangis budak-budak kecil, takut dengan suara guruh. Guruh yang hebat itu pun kata Allah, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, dan senantiasa guruh itu bertasbih memuji Allah. Wal malaikatu, dan kesemua malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah yang terhitung, yang tak terhitung banyaknya jumlah malaikat-malaikat Allah. Sama-sama dengan kita ni berapa puluh ribu malaikat Allah, malaikat rahmat Allah yang melebarkan sayap memohon keampunan untuk orang yang berada majlis ilmu. Di kanan kita ada raqib, ada atid tuan-tuan yang mencatat, merekodkan semua amal-amal yang kita buat, sama ada amalan itu baik ataupun buruk. Allah menegaskan kesemua malaikat-malaikat bertasbih. Sebab apa tuan-tuan? Guruh pun bertasbih, langit, bumi bertasbih, wal malaikatu min khifatihi, dan malaikat-malaikat juga bertasbih. Sebab apa? Sebab gerun dan takutnya mereka dengan Allah. Kebesaran dan keagungan, kehebatan zat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta segala-galanya. Kalau tuan-tuan tidak dapat tidak kita sebagai makhluk yang kerdil ni, sepatutnya kita senantiasa ingat kepada Allah, berzikir, bertasbih. Ada masa kita kena ambil kan, ingat kita kepada Allah dengan kita membaca Al-Quran ke, berzikir ke, bertasbih, bertahmid, bertakbir ke, kita berselawat kepada Nabi pun termasuk dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ada masa tuan-tuan, sebab ianya akan menjadi bekalan kita. Sibuk setara mana pun tuan-tuan, di sana ada zikir yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan kita dan menjauhkan kita daripada azab api neraka Allah. Tuan-tuan, kesemua kita ni nak syurga. Kesemua kita ni nak masuk syurga. Bahkan kalau ada manusia yang buat jahat sekalipun kan, dia pun tak mau masuk neraka, nak masuk syurga juga. Nak masuk neraka, nak masuk syurga juga. Hak buat jahat tu. Kalau kita tengok ataupun kita tahu dia main judi pun, kita pergi marah dia, nak main judi ni, duk main judi ni, nak masuk neraka ke? Dia marah kita balik. Jaga sikit, aku pun nak masuk syurga. Dia tuan-tuan. Kan? Buat jahat pun nak masuk syurga. Nak dijauhkan daripada neraka Allah. Maka di sana tuan-tuan, Nabi bagi sedikit zikir ataupun doa yang ringkas, yang kalau kita amalkan ianya boleh menjauhkan kita daripada neraka Allah. Rujuk dalam hadis tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab Musnad bagi Imam Ahmad, kitab hadis Imam Ahmad, imam mazhab kita, dan juga boleh jumpa dalam kitab Sunan Imam Abu Daud. Ada 6 kitab Sunan, antara salah satu daripada kitab Sunan tu Sunan Imam Abu Daud rahimahullah. Hadis yang ringkas tuan-tuan saya nak baca, nak berkongsi dengan tuan-tuan pada tengah hari ini insya-Allah sebelum kita nak berhenti untuk menunaikan solat Zuhur. Ringkas je tuan-tuan. Tapi walaupun ringkas, walaupun sikit, dia sejauh mana kita nak beramal tu. Komitmen kita untuk kita beramal dengan apa yang telah disebut oleh Nabi, yang kalau kita yakin, kita amalkan, maka balasan dia,
hasil dia tuan-tuan, kita akan dijauhkan, dipelihara dari neraka Allah. Ini tawaran yang diberi oleh Nabi SAW. Kalau berlaku demikian, kamu akan dapat ini. Maka Nabi sebut dalam hadis dia tuan-tuan, saya baca. Idza sallaita subha faqul qabla an takallama ahadan minan nas. Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin. Fa innaka in mitta min yaumika dzalik kataballahu laka jiwaran minan nar. Sabda Nabi yang bermaksud, saya terjemah separuh dulu, tak kita ambil separuh lagi. Nabi bersabda, idza sallaita subha, apabila kamu selesai menunaikan solat subuh. Solat subuh ni masa mana tuan-tuan? Pagi. Sebelum terbit matahari. Jangan sembahyang subuh selepas terbit matahari, sebelum terbit matahari. Nabi kata bila kamu selesai solat subuh. Syarat dia sembahyang subuh. Apabila kamu selesai solat subuh, kata Nabi, faqul, maka katalah, Nabi kata qabla an takallama ahada minan nas, sebelum daripada kamu nak bercakap dengan mana-mana manusia, sebelum kamu nak bersembang, sebelum kamu nak pergi kedai kopi Pak Mat, nak kena kopi apa dia Pak Belalang ke, nak kena apa dia teh tarik ke roti canai ke. Jadi Nabi kata, selepas kamu solat subuh, sebelum kamu nak buka mulut, sebelum kamu nak bercakap, sebelum kamu nak bersembang dengan mana-mana manusia, Nabi kata dulu, Allahumma ajirni minan nar. Ringkas itu tuan. Nabi suruh kata apa? Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali kita baca ni tuan-tuan, doa ini ataupun zikir ini? Nabi sebut sab'a marratin, 7 kali. Lepas sembahyang subuh tuan-tuan, selepas istighfar ke apa ke, selepas bertasbih, bertahmid ke, selepas meratik ke apa tuan-tuan, yang penting sebelum kita bersembang dengan orang lain, maka kita antara zikir selepas subuh juga tuan-tuan, kita baca 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Kita baca 7 kali. Maka Nabi kata apa? Kelebihan dia tuan-tuan. Kelebihan orang yang baca doa ini, Allahumma ajirni minan nar. Kalau ramai-ramai, mungkin kita mengimamkan solat ke apa ke tuan-tuan, di surau taman kita baca Allahumma ajirna. Na tu makna kami. Ya Allah, jauhilah kami daripada neraka. Kalau Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhilah aku daripada neraka. Itu beza dia. Baik tuan-tuan, 7 kali kita baca. Maka Nabi kata, fa innaka in mitta min yaumika dzalik, maka jika sekiranya kamu mati pada hari itu, tiba-tiba tuan-tuan hari itu Allah takdirkan ajal kita sampai mati. Lepas subuh tuan-tuan, lepas makan pagi pun semua, tinggalkan isteri kita di rumah tuan-tuan, bersalam dengan anak isteri pun semua, nak pergi kerja tuan-tuan, aksiden tengah jalan, meninggal. Ataupun tengah hari nak keluar makan dengan kawan, mati tuan-tuan. Ataupun di pejabat, kan, sampai di pejabat tengok-tengok, kan, kerja bertimbul, terkejut apa tuan-tuan, kena serangan jantung, meninggal. Ataupun sebelah petang, ataupun hari cuti tuan-tuan, mana tahu jam baru ni, masa cuti baru ni tuan-tuan, satu keluarga pergi mandi sungai tuan-tuan di Hulu Terengganu, 5 orang meninggal, ayah, mak, 3 orang anak, lemah habis, mati, ajal sampai. Maka Nabi kata, jika kamu mati pada hari itu, dalam apa keadaan sekalipun kamu meninggal pada hari tersebut, kataballahu laka jiwara minan nar, Allah telah merekodkan, Allah telah mencatatkan kamu akan dijauhkan daripada neraka. Itu dia tuan-tuan. Macam kita ambil takaful apa tuan-tuan, takaful, kan, sebulan berapa, RM100 kan, kalau mati ya kan, dapat 25,000, dapat 30,000. Oh tuan-tuan, nasib baik 5 hari lepas, nasib baik minggu lepas dia ambil takaful ni, meninggal hari ni, oh dapat kan 50,000 dapat. Itu dunia tuan-tuan. Tara tu tawaran pun semua